A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara, bahagia Tuan Imam, barisannya Tuan Kuasa Masjid, barisan kepimpinan tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di tempat yang sememangnya dituntut di dalam agama kita, iaitu dalam majlis ilmu. Dan malam ini kebetulan pula tajuk yang dipilihnya adalah tajuk yang menarik, iaitu persediaan untuk menghadapi kematian. Nabi sendiri Nabi Muhammad SAW sendiri berpesan. Nabi memberitahu orang yang paling cerdik, orang yang paling cerdik, cerdik nak cakap kat tu kan. Orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Jadi kiranya orang yang pilih tajuk ni pun cerdik lah. Orang yang pilih tajuk ni cerdik sebab ni pun persediaan menghadapi kematian. Dan orang yang datang pun cerdik sebab datang sebab nak dengar persediaan untuk menghadapi kematian. Walaupun ada yang tak berapa cerdik datang tadi sebab sekadar datang saja, tapi dia tambah cerdik sebab dia tunggu, sebab tak sangka ada ceramah tajuk tentang kematian. Dan paling cerdik tengah dengar ceramah, lepas tu mati pula. Cerdik sungguh. Bersedia betul lah. Alhamdulillah. Jadi nak tak nak kita bersedia dengan hakikat bahawa sesungguhnya kita akan mati. Tak ada siapa pun yang tak akan mati. Semua akan mati dan sampai masanya kita akan lepas mati tu akan kita hidup tak mati-mati. Itulah keyakinan kita kan. Itulah keyakinan kita di dalam agama kita. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Tak kira siapa. Selalu saya sebut, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Tak kira apa pangkat, tak kira apa umur, tak kira dekat mana dia berada, dia memang akan mati. Itu sebabnya bila nak buat maksiat tu, ditanya, kalau kau boleh jawab 5 soalan ni, maka bolehlah. Maka bolehlah kau buat maksiat. Ada orang lelaki tu dia nak buat maksiat. Maka ulama pun tanya pada dia, seorang ulama ni tanya pada dia, kalau kau boleh jawab 5 soalan ni kau buatlah maksiat. Apa dia? Yang pertamanya kau jangan duduk di atas muka bumi Allah. Cari bumi lain. Ada tak? Mana datang tak dapat dah kan. Itulah buminya. Kedua, jangan makan rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Tak iya juga. Kan? Lepas tu rezeki Allah juga yang dimakan. Yang ketiga, jangan kau kata, kalau anda kata datang malaikat maut, kau tangguhkan. Aku nak cabut nyawa kau ni, nanti lo sibuk lain kali datang. Saya cakap macam tu. Kalau boleh cakap macam tu lah. Kan? Kalau boleh cakap macam tu. Boleh tak? Tak boleh. Dia tak cepat, dia tak lambat. Kalau itu time dia on time, on the dot. Tak ada janji Melayu dia. Tak kisahlah janji Melayu Semenanjung sampai Sarawak kau, tak ada. Janji Jepun. Janji Jepun on time, on the dot. Kalau tu time dia tak kira lah ikut jam TV ke, ikut jam internet ke, jam dunia ke. Dah tu time matilah. Dan begitu juga kalau ditanya, kalau kau dimasukkan, dah diputuskan nak dimasukkan ke dalam neraka, masuk dalam neraka, kau minta kepada malaikat tu nanti dulu nak beribadah dulu. Boleh tak? Tak dapat dah. Jawapan dia tak dapat. Makna kalau dah tak dapat nak jawab soalan tadi, macam mana nak buat maksiat? Memang tak boleh buat maksiat.
Kan? Itu sebab ada orang cakap. Kan? Ada baru ni kita dengar kan ada orang cakap, kalau tak semayang tak semestinya tak baik. Betul cakap tu. Tak semayang tak semestinya tak elok. Kan? Ada ayat. Ada tak pernah dengar tak ayat tu? Ada orang sebut. Saya tak ingat siapa. Tak siapa sebut dah. Tapi macam tu lah bunyinya. Tak semayang tak semestinya tak baik ayat. Jawapannya senang je. Yang suruh semayang ni siapa? Ketua kampung. Imam. Imam menyampaikannya, yang arahan pekeliling yang suruh semayang tu siapa? Datang daripada Allah. Bila Allah Ta'ala suruh, tak ikut cakap Allah. Betul akhlak kita dengan manusia mungkin baik, tapi dengan Allah. Kalau akhlak dengan Allah itu tak baik, macam mana nak cakap dia tak semayang, tak semesti tak baik. Dia tak semayang, confirm tak baik, sebab dia langgar perintah Allah. Senang cerita. Itu belum perintah-perintah lain lagi. Melarang perhubungan sejenis. Kan? Lelaki dengan lelaki nak kahwin, kan gila tu. Macam mana nak kahwin? Berlaga reket. Yang tak faham tu lantak lah. Ada yang confuse je. Apa maksud kan? Lelaki dengan lelaki nak kahwin perempuan tu, yang ada satu Perdana Menteri mana kat negara Afrika tu. Dia tangkap lelaki dengan lelaki tu, perempuan dengan perempuan, dia dudukkan dalam satu penjara. Dia hanya akan boleh keluar kalau salah seorang daripadanya mengandung. Memang sampai mampus aku tak mengandung. Betul tak? Kan? Betul. Cara dia tu dia nak bagi mesej. Kan? Jangan lawan aturan Allah. Berapa ramai perempuan lawa hari ni. Sibuk nak cari. Nak cari yang sejenis juga. Mati macam tu. Punya lawa perempuan. Perempuan tambah ramai pula tu. Apa peranan kita? Macam tu kan. Itu kaedah. Saya cuba je. Cuba mencadangkan. Nak tunjukkan dengan tahap itu. Kan? Perintah-perintah Allah dilanggar macam tu kan. Banyak. Itu sebabnya. Tu belum cerita lagi ayat-ayat dia cakap. Mulut je jahat tapi hati baik. Itu satu lagi ayat orang kita kan. Mulut je jahat tapi hati baik. Kalau hati baik, mulut pun tentu baik. Cakap elok-elok. Nabi tu. Nabi kan baik. Hati Nabi baik. Cakap pun baik. Kan Nabi sampai tu tahap, kalau Nabi marah tu Nabi diam je sampai tu tahap. Kan? Jadi itulah dia kan. Jadi hakikat dia kita akan mati. Kan? Jangan kita ingat oh tu sakit tu. Kadang-kadang kita pergi hospital kan, tengok Allah sian. Tengok kawan tu oksigen tabung 2 tabung oksigen tu. Kita pun tengok tak besok lusa ni. Confident ni cakap tu. Keluar pada hospital, kita yang kena langgar, kita mati. Yang tadi yang kita cakap nak mati, dia baca Yasin kat rumah kita. Nak cakap apa? Kan? Nak cakap apa? Jangan kita terpedaya dengan apa yang kita ada, seolah-olah macam kita akan hidup selama-lamanya. Bersedia dengan kematiannya. Ada orang tu jalan, tiba-tiba jatuh dalam lubang. Dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Bila dia jatuh dalam lubang tu, ingat, mesti mati lah. Sebab dalam betul. Sudahnya orang tarik pakai tali. Tarik sampai atas. Bernyawa lagi, bernafas lagi. Cuma dia pengsan dia. Orang bercakap hebat betul dia. Terjaga dia. Orang cakap bang hebat bang. Kenapa? Abang tak mati bang. Dalam lubang tu. Mati. Jauh dalam tu tapi tak mati. Ya ke? Mana lubang tu? Dia pun tinjau lubang tu. Langsung mati. Tadi jatuh tak mati. Dia ninjau lubang tu mati. Nampak? Nak tunjukkan kerahsiaan takdir, tak ada siapa tahu mati bila. Ada orang tu tengah dengar ceramah ni boleh mati. Betul. Tengah ceramah boleh mati. Kan? Betul, paling tidak mati dalam masjid. Alhamdulillah. Masa bila suami kau meninggal? Tengah ceramah. Dia tengah sandar kat tiang tu. Ni contoh. Janganlah beralih, ni contoh. Risau pula orang yang sandar ni. Silap pula aku sandar malam ni tu kan. Tak ada, ni contoh. Tak payah beralih, ni contoh kan. Iyalah, mana kita tahu. Lepas tu bila dah meninggal, mulalah macam-macam teori. Patutlah malam tadi dia tak berapa gelak sangat dalam ceramah tu. Senyap nak mati rupanya kan. Jangan mandai-mandai kan. Kadang-kadang baca dalam berita lah dalam tu. Wartawan ni pun macam-macam juga peningnya. Tulis kan. Menambah cerita kadang. Bukan semualah. Ada satu kisah tu. Dia meninggal dunia. Wartawan tanya bapak dia. Ada tak tanda-tanda pelik dia sebelum dia meninggal? Tak adalah, cuma dia ada minta kain pelikat dia. Tak kenapa tiba-tiba tanya kain pelikat. Lepas tu dia buat report, laporan tu.
Allahyarham dikatakan sehari sebelum ni sempat meminta kain plekat dia. Dan akhirnya kain plekat itu yang digunakan untuk menyelimuti jenazah. Memandai nambah hujung tu. Tu kadang kan.